Kata Nabi, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut sungguh-sungguh, kata Nabi, dengan apa yang aku terima dan aku hadapi, yakni di dalam gua Hira itu, ketika mana menerima wahyu yang pertama. Surah apa tuan-tuan? Wahyu yang pertama surah apa? Sahih tuan-tuan kata, sebahagian tuan-tuan jawab surah Al-Fatihah, wahyu pertama. Kalau tanya jawab kenapa begitu, tuan-tuan jawab kerana duduk di awal Al-Quran. Ada tuan-tuan, kalau budak kita tanya, ini antara jawapan yang dijawab, surah Al-Fatihah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا حول tiada daya dalam meninggalkan apa yang ditegah itu, wala quwwata dan tiada kekuatan dalam mengerjakan apa yang disuruh itu, illa billah, melainkan sekaliannya itu dengan izin Allah, melainkan sekaliannya itu dengan taufik Allah Al-Ali, Tuhan yang maha tinggi sifat-sifat kesempurnaannya, Al-Azim, Tuhan yang maha agung sifat-sifat kesempurnaannya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, yakni dengan dosa dan noda yang kami lakukan selama ini, keingkaran-keingkaran kami kepadamu ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau tidak mengampunkan dosa kami, wa tarhamna, dan sekiranya engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami tergolong di kalangan hamba-Mu yang rugi di dunia, apatah lagi rugi di alam akhirat-Mu ya Allah. Oleh demikian maka ampunkan dosa kami, maafkan kesalahan kami ya Allah. Amin summa amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika ya Allah, ya Tuhan kami mohon lindung-Mu ya Allah, minal baras, daripada penyakit sopak, wal junun, dan kami mohon lindung-Mu ya Allah daripada penyakit gila, wal juzam, dan kami mohon lindung-Mu ya Allah daripada terkena penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dan kami mohon lindung-Mu ya Allah daripada keburukan segala penyakit yang berbahaya, termasuklah coronavirus ataupun COVID-19 ini ya Allah. Amin summa amin ya rabbal alamin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad khashitu ala nafsi, laqad khashitu ala nafsi. Qalat lahu Khadijah, kalla abshir fawallahi la yukhzika Allahu abada, wallahi innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Rawahul Bukhari wa Muslim atau rawahu Syaikhan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, yakni dalam sebuah riwayat yang agak panjang, yang mana riwayat ini mengandungi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatina Khadijah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada isterinya Khadijah, sesungguhnya aku takut terjadi ke atas diriku sesuatu yang tidak baik, yaitu setelah Nabi ditemui oleh Jibril pada kali pertama di Gua Hira. Dan pada ketika itu Nabi masih belum tahu siapa itu Jibril. Maka Khadijah, kata Aisyah yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi, maka Khadijah radhiyallahu anha menjawab, tidak, sama sekali tidak akan berlaku sesuatu yang tidak baik ke atas dirimu. Bahkan sebaliknya, hendaklah engkau bergembira dengan kejadian itu, yakni penerimaan wahyu kali pertama itu. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Demi Allah, kata Khadijah, sesungguhnya engkau sentiasa menghubungkan silaturahim, benar dalam perkataan, menanggung penderitaan kaum yang lemah, mencarikan pekerjaan bagi yang menganggur, menjamu tetamu, dan membantu orang yang ditimpa musibah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan muslimin dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, malam ni bicara kita apa yang terkandung dalam kitab 40 hadis akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-26 di bawah tajuk menabur jasa di masyarakat. Menabur jasa di masyarakat. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, yang mana dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan suatu dialog antara Nabi dengan isterinya yang pertama, yakni Sayyidatina Khadijah. Tuan-tuan, Nabi ada 7 orang anak. 6 orang itu hasil perkongsian Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkongsian hidup dengan Khadijah. 6 orang tu datang daripada Sayyidatina Khadijah. Dalam perbualan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kerisauan Nabi yang amat sangat ketika mana menerima wahyu kali pertama. Kata Nabi, laqad khashitu ala nafsi, aku takut sungguh-sungguh, kata Nabi, dengan apa yang aku terima dan aku hadapi, yakni di dalam Gua Hira itu, ketika mana menerima wahyu yang pertama. Surah apa tuan-tuan? Wahyu yang pertama surah apa? Sahih tuan-tuan kata, sebahagian tuan-tuan jawab surah Al-Fatihah, wahyu pertama. Kalau tanya jawab kenapa begitu, tuan-tuan jawab kerana duduk di awal Al-Quran. Ada tuan-tuan, kalau budak kita tanya, ini antara jawapan yang dijawab, surah Al-Fatihah Ustaz. Masing-masing kebanyakan jawab surah Al-Fatihah Ustaz. Tapi bila kita tanya kenapa, pasal apa jawab surah Al-Fatihah,
surah yang pertama Nabi terima, budak-budak ni dia tak jawab, tapi kita boleh faham kerana mereka nampak surah Al-Fatihah ni duk awal dalam Quran. Budak sekolah rendah tuan-tuan, dia bukan macam sekolah menengah kan, dengan universiti dan sebagainya. Dan seorang bila jawab surah Fatihah, budak-budak lain pun protestik jawapan tu. Surah Fatihah juga mereka pun. Surah yang pertama surah Al-Alaq. Ini kalau silap Ustaz Al-Hafiz boleh. Ustaz Hafiz Al-Hafiz. Lagi book dah insya lagi. No? Boleh Ustaz no? Booking dah insya lagi. Boleh. Tu isyarat kata boleh tu, bukan tak boleh tu. Kan? Boleh betulkan kalau silap. Surah Al-Alaq. Dan Nabi terima pada permulaan 5 ayat daripada surah Al-Alaq, bermula A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Takut Nabi, bagaimana yang Nabi ceritakan pada Sayyidatina Khadijah. Kata Aisyah, tuan-tuan, Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Pada hari apa? Pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi suka berpuasa pada hari Isnin? Kenapa Nabi suka berpuasa pada hari Isnin? Dalam seminggu Nabi suka puasa 2 hari, Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau suka berpuasa pada hari Isnin dan Khamis dalam seminggu itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku suka berbuat demikian, yakni berpuasa pada setiap hari Isnin dan Khamis, kerana kedua-dua hari ini berlaku peristiwa, berlaku kejadian, maksud Nabi. Kerana kata Nabi, kedua-dua hari inilah yang menyaksikan malaikat mempamerkan, menunjukkan amalan anak Adam itu kepada Allah, bukan angkat. Kerana diangkat amalan itu berlaku pada malam nisfu Sya'ban. Ini ditunjuk, dipamerkan, kita buat apa-apa pada hari Isnin, kita buat apa-apa, taat ke, durhaka ke, pahala ke, dosa ke. Pada hari Selasa, hari Rabu, ditunjukkan kepada Allah oleh para malaikat pada setiap hari Khamis. Dan apa yang kita buat, apa-apa amalan hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, ditunjukkan pada hari Isnin. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Dan aku suka, kata Nabi, sekiranya waktu ditunjukkan an yu'rada amali, ketika mana malaikat menunjukkan amalan aku itu, wa ana shaim, aku ketika itu sedang berpuasa, kata Nabi. Itu yang Nabi suka puasa hari Isnin dan hari Khamis. Tuan-tuan suka puasa pasal apa? Pak siapa suka puasa hari Khamis? Pasal petang tu ada pasal malam ke apa? Senang nak beli lauk kan? Out jawapan tu tuan-tuan. Kacau jawapan tu. Oh ni kan malam Jumaat kita ni kan. Pasal apa tuan-tuan suka puasa hari Isnin? Mungkin ada sebab-sebab, tapi sebab utama kenapa Nabi berpuasa, kerana hari itulah, kedua-dua hari ni, Isnin dan Khamis, malaikat tayang, pamer, tunjuk apa yang kita buat pada Allah dalam tempoh 2-3 hari itu.
Dan antara hari Isnin dan hari Khamis, Nabi paling suka puasa hari Isnin. Nabi suka puasa hari Isnin. Antara dua hari itu. Dua-dua tu Nabi suka. Paling suka hari Isnin. Ditanya juga kenapa? Nah, tuan-tuan, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zaka yaumun wulidtu fi." Pada hari Isnin lah yang kamu nampak aku lebih banyak suka berpuasa, kerana hari Isnin lah aku dilahirkan. Ni bulan Rabiul Awal ni, tuan-tuan. Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Lagi insya-Allah ada kesempatan lepas daripada surah Al-Mulk kita sama-sama bangun salawat insya-Allah. Ada nak boleh, tuan-tuan? Boleh ke tak? Bangkot hari itu suruh tolak, malam ni boleh terima kot kepala salawat. Menduk raba bau kawan kacau kan. Tak bila kata aku juga kan. Dan tak ada kita wakil lagi pegang kepala bau Tok Bilal dah. Cepat bangkot ni. Tok Bilal tak kata apa, balik pada bangkot balik. Punggah dah, aku tak sedap dah kata. Sandak pun tak apa nak sedap dah kata ni. Kan? Tengok noh. Kita ni kena terima satu-satu tugas. Terus nak sampai hari tarikh waktu tu Allah gelisah ya amat. Gelisah ya amat. Nah. Maka aku suka berpuasa pada hari Isnin kerana 3 sebab. Yang pertama kita sebut hari Isnin merupakan hari aku dilahirkan. Nampak? Nabi puasa sunat hari Isnin atas sebab peristiwa Nabi dilahirkan. Au bu'istu, dan riwayat yang lain juga menyebut aku suka berpuasa pada hari Isnin kerana hari Isnin lah hari mula-mula aku diangkat menjadi Rasul. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul usia 40 tahun. Maka diangkat jadi Rasul itu hari pertama pada hari Isnin, kata Nabi. Sebab itu aku suka berpuasa hari Isnin lebih daripada hari Khamis dan hari-hari yang lain. Dan yang ketiga, kenapa hari Isnin? Kerana hari Isnin lah au unzila alayya, kait dengan kisah Nabi terima wahyu di Gua Hira ni. Kerana hari Isnin lah hari pertama-tamanya aku menerima wahyu, yakni Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga 5 ayat yang pertama surah Al-Alaq juga pada hari Isnin, kata Nabi. Atas 3 alasan ini dalam riwayat yang kita bawa malam ini, antara sebab kenapa Nabi suka berpuasa pada hari Isnin, Nabi buat kerana peristiwa. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani melihat dan menilai banyak riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kebanyakan riwayat yang sampai itu dilihat oleh Imam Ibn Hajar ini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu-satu amalan itu kerana peristiwa, kerana kejadian yang telah berlaku. Termasuklah, tuan-tuan, dalam bab pensyariatan puasa hari Ashura ataupun puasa hari 10 Muharram pun yang sampai riwayat kepada kita kerana disebabkan peristiwa. Yang mana satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, "Thumma lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahud
yasumuna Ashura. Ketika mana Nabi sampai ke Madinah dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi berada di Madinah, Nabi melihat golongan Yahudi berpuasa pada hari Ashura ataupun hari 10 Muharram. Mereka puasa. Masa tu syariat ke atas umat Islam tak ada lagi yang mengatakan sunat puasa hari Ashura, sunat puasa 10 Muharram. Tak ada lagi. Nabi pun tak puasa lagi 10 Muharram pada saat kejadian ni. Waktu melihat Yahudi berpuasa, Nabi dan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tak puasa lagi 10 Muharram ni. Bagaimana yang kita puasa tiap-tiap tahun ataupun nak-nak tahun. Bila Nabi tengok Yahudi mereka berpuasa Ashura, Yahudi Madinah, Nabi bertanya kepada mereka, fasu'ilu an zalik. Nabi tanya, siapa yang pakai duk puasa kamu ni wahai Yahudi pada 10 Muharram ni? Ada apa? Dengar. Faqalu, jawab Yahudi, hadzal yaumul ladzi azfarallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Wahai Muhammad, ditanya kenapa kami Yahudi berpuasa pada 10 Muharram ataupun hari Ashura, kerana kami ini golongan Yahudi ingin memperingati apa dia? Kejayaan Nabi Musa dan Bani Israel kejayaan Nabi Musa dan Bani Israel ke atas Fir'aun, yang mana kemenangan dan kejayaan itu berlaku pada tarikh 10 Muharram. Ni jawab Yahudi pasal mereka puasa hari Ashura ni. Kita puasa pasal apa tuan-tuan? Separuh silap-silap jawab pasal ada bubuk suara hari tu. Buka pun boleh makan bubuk suara. Pi dah jawab tu tuan-tuan oi. Nah. Sekali pandang betul kot kan bubuk Ashura dengan puasa Ashura. Dia tak lari jauh tuan-tuan, tak lari jauh. Yahudi puasa dulu Ashura daripada kita ni. Mereka start dulu. Nak kenang kemenangan Nabi Musa ke atas Fir'aun. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Maksud Nabi, kami ni orang Islam, wahai Yahudi, kami ni orang Islam, dalam bab memperingati kemenangan, kejayaan, peristiwa kemenangan Musa ke atas Fir'aun, kami ni orang Islam lebih berhak sebenarnya daripada kamu. Lebih berhak. Apa yang kamu buat ini, kamu berpuasa, menahan lapar dan dahaga semata-mata nak mengenang kejayaan Nabi Musa ke atas Fir'aun. Kami ni orang Islam sebenarnya lebih berhak berbuat demikian. Kerana umat Islam menerima dakwah-dakwah Nabi-Nabi yang terdahulu dan menerima kerasulan-kerasulan Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Kamu golongan Yahudi, kalau sebenar-benarnya menerima apa yang Nabi Musa itu bawa, nescaya kamu menerima juga kerasulan aku ini. Tapi kamu menolak. Kamu menerima daripada Musa separuh sahaja, yang mana sesuai dengan kamu, yang cocok dengan kepentingan peribadi kamu, yang tak menggugat apa yang kamu milik selama ini, kamu terima daripada Nabi Musa. Namun yang menentang, yang menyanggah kepentingan-kepentingan kamu, kamu menolak walaupun dianya
asal dari dakwah Nabi Musa itu. Maknanya kamu tidak beriman dengan Musa dengan sebenar-benar beriman. Sebenarnya wahai Yahudi, kami ni orang Islam lebih berhak memperingati kemenangan Nabi Musa berbanding kamu dalam bab ini. Sejak itulah tuan-tuan, Nabi SAW memerintahkan para sahabat berpuasa setiap kali datang 10 Muharram. Untuk apa? Bukan pasal bubuk Ashura dah, tapi kerana nak mengenangkan peristiwa kemenangan Nabi Allah Musa ke atas Fir'aun yang berlaku. Kemenangan itu pada tarikh 10 Muharram. Cumanya Nabi kata kalau nak bagi beza sikit puasa kita orang Islam pada 10 Muharram dengan puasa 10 Muharram Yahudi ni, ambil awal sehari. Kalau 10 Muharram tu, kalau Ashura tu 10 Muharram, ambillah 9 hari bulan tu awal sehari, campur dengan 10 Muharram tu jadi 2 hari. Bagi beza sikit. 9 tu kita panggil hari apa? Hari Tasu'a, yakni hari yang ke-9 Muharram. Campur esok tu puasa lagi sehari, hari Ashura. Tu kalau rajin lah. Ustaz Ali mungkin dia ambil 2 hari. Nah, kalau kita tak rajin, Tasu'a tak ambil tak apa, ambil Ashura saja. Kalau lagi tak rajin, dua-dua tak payah ambil. Nah, nak kata apa tu benda sunat kan? Nak paksa sakit kata ai. Pasal apa sunat kena paksa pula? Kan? Lah banyak bantah membantah. Orang alim banyak lah ni. Kan? Dia boleh tahu makna wajib tu apa, dia boleh tahu dah makna haram tu apa, dia boleh faham makna sunat tu apa. Dia kata sunat lagu tu maksud dia no. Ingatkan sunat tu macam hak wajib. Macam tu banyak benda lah yang tak buat pun tak apa. Dia pergi tak apa tu. Selesai masalah. Satu benda dia tinggal, satu benda dia tinggal. Dia buat amalan lama ni, lama dah. Pasal duk sangka benda tu wajib. Tengok benda tu sunat. Dan sunat pula takrif dia, ma yusabu ala fi'lih, apa-apa yang dapat pahala kalau buat. Wala yu'aqabu ala tarkih, dan tidak dikira dosa kalau tinggal. Tu yang dulu duk rajin juga lepas-lepas Isya sembahyang 2 rakaat sebelum balik, lah dak dah. Pasal dia kata sunat. Dulu rajin juga lepas-lepas sembahyang Jumaat sebelum nak balik tu sembahyang sunat 2 rakaat, lah dak dah. Tuang ayat 15 tu ya. Bukan kata kat tuan-tuan tempat lain. Pasal dia kata sunat. Kan? Orang sunat ni nak menambahkan lagi fadilat, kelebihan amalan yang fardu. Kita nak pergi korang pula, dah lah hak fardu tu korang dah. Lopong tani fardu ni, lopong tani, lubang tani, cacat tani. Maka sunat-sunat ni lah nak tampung amalan-amalan fardu. Dia pergi tinggal pula dah. Dia kata sunat dia tinggal tak dosa. Hak tu punca juga tu. Ya. Maka sejak itulah umat Islam sampai hari ini berpuasa. Kalau orang tanya tuan-tuan pasal apa hang puasa sunat Muharram 10 Muharram ni, tuan-tuan jawab kerana nak mengenangkan kemenangan Nabi Musa ke atas Fir'aun. Pasal apa hang puasa hari Isnin dan hari Khamis? Kerana dua-dua hari ni malaikat bentang amalan aku kepada Allah. Pasal apa hang suka puasa hari Isnin lebih pada hari lain? Jawab, inilah hari Nabi dilahirkan, inilah hari Nabi mula-mula menerima wahyu, dan hari inilah Nabi mula-mula diangkat menjadi rasul. Terus tu baru puas amalan tuan-tuan lain daripada kita kata benda tu tengok orang buat lama dah kan. Pasal apa puasa hari ni? Pasal masjid kata siapa puasa hari ni boleh mai buka puasa di masjid. Tu lagi cantik jawapan tu tuan-tuan. Ada Masjid Al-Hana, Masjid Al-Hana ataupun Masjid Daerah Langkawi. Al-Hana ni dalam setahun dua ni diangkat sebagai masjid daerah bagi Langkawi. Masjid Al-Hana tuan-tuan
Dia buat satu banner ni sebelum cerita dia sebelum Covid lah. Sebelum Covid dia buat satu banner di pintu masuk masjid tepi tu, majlis berbuka puasa setiap hari Isnin di masjid. Siapa-siapa yang puasa hari Isnin boleh mai buka puasa di masjid. Pihak masjid sediakan juadah berbuka. Kalau tuan-tuan kata pasal apa, sekali ditanya pasal apa puasa hari Isnin, pasal masjid sedia makanan, salah tak? Tak salah jawab lagu tu, tapi tak berapa nak karan lah orang kata sebab puasa tu. Maknanya kalau masjid tak sedia makanan, tak sedia, aku takat bulan ni je puasa. Aku tak pirah. Tu kita tak mahu tu kan. Sedia ke tak sedia, kita tetap ada sebab yang paling utuh kita buat. Kenapa kita buat satu-satu amalan itu? Jadi ada peristiwa. Dan banyak amalan pensyariatan yang kita terima hari ini banyak berdasarkan peristiwa. Bahkan Abu Lahab dia diringankan sedikit azab dalam neraka setiap hari Isnin pun kerana peristiwa juga. Abu Lahab, semua pakat kenal kisah dia, tahu kisah dia. Dalam punya lawan Nabi pun sabit peristiwa juga dalam hidup dunia dia ni. Maka dengan sebab peristiwa itu dia sedikit diringankan azab, sikit diringankan azab setiap datangnya hari Isnin. Agak-agak kenapa tuan-tuan? Dalam riwayat mengatakan kenapa hal ini berlaku? Wa kanat Suwaibatu basyarat Aba Lahab bimaulidihi fa'ataqaha. Karena waktu lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hari Isnin, kan? Bila lahir Nabi kita pada hari Isnin, pada pagi itu bergegas, tergesa-gesa Suwaibah. Siapa Suwaibah pada saat lahir Nabi ni? Dia hamba kepada Abu Lahab. Dia pergi cerita dekat Abu Lahab, wahai Abu Lahab, sesungguhnya kamu dapat anak saudara baru. Kan? Kamu dapat anak saudara. Tanya dia, anak siapa? Anak Abdullah, anak Aminah binti Wahab. Oi, anak saudara aku ni, dia seronok dapat anak saudara. Siapa dia? Aminah binti Wahab, mak Nabi lah. Kita duk hafal ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib kan. Tang Aminah tak tahu binti apa. Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib kan. Mai Aminah takat Aminah saja. Dia binti Wahab. Ingat mula malam ni sampai bila-bila bagi siapa yang baru tahu malam ni. Bila sonok dapat perkhabaran lahirnya anak menakan dia ni, dia tak tahu bila besar Nabi ni bawa dakwah yang menyanggah dakwah dia ataupun agama dia. Waktu tu dia seronok lah. Dia pernah seronok sah bila seronok dapat perkhabaran lahirnya anak saudara ni, yang kata Nabi kita ni, dia memerdekakan Suwaibah yang wak mai cerita ni. Fa'ataqaha, dia merdekakan Suwaibah. Dia seronok lahirnya Nabi sehingga peringkat dia memerdekakan seorang hamba yang bawa cerita kelahiran Nabi ni. Kata dia dapat anak menakan. Akhirnya dia dapat sedikit kelebihan di dalam neraka, yakni diringankan azab. Sedikit diringankan azab. Bukan tak ada azab, ada. Cuma Abu Lahab kata dalam satu riwayat yang Al-Abbas mimpi jumpa dia, illa ayyukhaffifa anni, Allah, melainkan Allah ringankan sikit.
pada hari Isnin, kerana hari Isnin lah dia dapat berita kelahiran Nabi ni, pun kerana peristiwa. Maka Imam Ibn Hajar dia menilai dengan sekian riwayat yang rata-rata riwayat cerita tentang pensyariatan ini berlaku kerana peristiwa-peristiwa. Maka apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Sesungguhnya umat Islam kita lah ni diseru untuk memperingati mana-mana kejadian ataupun peristiwa yang berlaku dalam sejarah. Memperingati semula. Bahkan dia sebahagian daripada syiar agama. Atas kerana gesaan ini tuan-tuan, maka sebab inilah setiap tahun juga bila datang bulan Muharram, kita sambut peristiwa Ma'al Hijrah. Sebab Nabi atas nama peristiwa. Sebab tu bila datang Rabiul Awal, kita sambut Maulidur Rasul. Sebab itulah bila datang bulan Rejab, kita sambut Isra' dan Mi'raj. Bila datang Sya'ban, kita sambut Nisfu Sya'ban. Bila masuk Ramadan, kita sambut More Nusul Quran. Tuan-tuan, kerana nak mengenangkan peristiwa yang pernah berlaku. Dan kata Imam Ibn Hajar, ini adalah suatu perkara yang baik bagi umat. Daripada perkara ni diam, terkubur, gaib, ditelan zaman sahaja, tapi diceritakan tentang kebesaran-kebesaran Allah, akan nikmat-nikmat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bila datang kejadian itu pada waktunya. Sebab tu kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini. InsyaAllah tuan-tuan sekali, lepas pada surah Al-Mulk, kita akan salawat bersama-sama bersepena, kerana pertemuan kita pun sentiasa membicarakan kalam-kalam baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kitab 40 hadis. Bila sebut hadis, ini kalam Rasulullah, maka lebih baik dan utama. Dan apa salahnya bila datang bulan Maulidur Rasul, kita memperbanyakkan salawat dengan sebab atas pengajian kita ini, insya-Allah. Jadi hadis ni tuan-tuan, kita baca matan dia, kita terjemah saja malam ni. Tajuk dia disukai, ini lain dulu. Tajuk dia menabur jasa di masyarakat, yang mana syarahnya insya-Allah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Saya tuan-tuan, waktu makluman daripada MKN, kita akan PKPB 4-5 hari yang lalu, sekian-sekian tarikh, saya menyangkakan hari Ahad adalah hari terakhir berlangsung kuliah di mana-mana masjid dan surau. Dan saya pun dalam jadual saya, hampir 2/3 masjid dan surau dah respon, kata ustaz, kita tangguh untuk lebih kurang sebulan lah selesai tempoh PKPB. InsyaAllah kita sambung balik pengajian di masjid-masjid dan surau. Lebih kurang 2/3 dalam jadual saya memang dah off kuliah. Tiba-tiba datang mutaakhir sebelum PKPB, sehari sebelum, iaitu petang Ahad baru ni, siaran daripada Jabatan Hal Ehwal Islam dari Kedah membenarkan imarah masjid ni, termasuklah aktiviti ceramah ataupun kuliah dan juga solat Jumaat. Maka hak 2/3 tak sah, WhatsApp balik ustaz, kami pun tarik balik kan, kami tarik balik, on juga kuliah kita macam asal. Saya kata bukan off dah, tak sah ni. Anak bini ni seronok bila kita off, dia nampak kita ni banyak masa dengan mereka di rumah kan. Seronok tengok-tengok, tarik balik mereka pun.
on balik ustaz. Dan kalau off termasuklah masjid tuan-tuan kalau asalnya. Tapi kali ini PKPB diubah sikit dia punya SOP yang melibatkan aktiviti masjid, maka dia berjalan seperti biasa. Jumaat juga jalan seperti biasa insya-Allah. Cuma SOP itu ada sedikit kemaskini yang tuan-tuan dan puan-puan tak apalah tak main Jumaat kan, boleh update dalam siaran yang ada dalam WhatsApp ataupun dalam Facebook sebagainya. Boleh baca di situ apa syarat-syarat dia. Apa syarat-syarat dia. Saya ada terima luahan dari seorang anak pariah tuan-tuan sebenarnya, di mana saya terpaksa rahsiakan atas SOP yang dibuat di sini. Dia ni bukan warga negara lah, tapi dia duduk dalam qaryah Masjid Tengku Abdul Rahman Putra ni, dan dia selalu tak boleh masuk sembahyang Jumaat kan? Dia memang tak boleh masuk kerana waktu dia sampai rela dah tutup kan, rela dah tutup pagar kan. Saya tanya, you datang pukul berapa? Dia kata, kita datang waktu azan. Dia kata, oh, you datang waktu azan, memang you tak boleh masuk kan, you memang tak boleh masuk, you kena awal lagi. Oh, kena awal lagi. Tu kita heran, setiap kali datang tutup, datang tutup pasal tiap-tiap kali dia main tengah orang bang, orang azan. Tu SOP. Hak ni pun tuan-tuan lebih ketat. Nak try Jumaat ni kalau main lewat kan? Jadi ambil perhatianlah. Boleh hadir tetapi dengan SOP yang agak ketat. Ambil kerjasama dan ambil peluang boleh hadir ni mai awal lah. Mai awal. Jangan ambil kesempatan. Kesempatan apa? Oh, ustaz kalau pi pun kena balik kan? Kalau penuh kena balik, walhal masjid belum lagi penuh. Itu pun satu isu juga yang insya-Allah nanti kita akan bahas. Kerana ada orang bermula bulan 3 hari tu sampai lah tak Jumaat lagi pun ada. Atas alasan masjid tak boleh ramai. Bini dia pun pegang kata-kata dia. Bini dia kata, tak apa, saya akan lohok abang sembahyang sudahlah. Bini pun kata ayat 15 lagu tu, baguslah bini aku, dia kata faham kan, hampa pun bagus faham juga. Rupa-rupanya dia silap faham, dua-dua pun silap faham apa maksud SOP yang kita tetapkan, yang kita kenakan pada anak jemaah ni. Mai dulu tak boleh masuk tu kira kemudian. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, syarah untuk hadis ke-26 insya-Allah kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang di bawah tajuk menabur jasa di masyarakat insya-Allah, dan kita akhiri dengan bacaan surah Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن
معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين